Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? So, saya bersiaran secara langsung seperti biasa. Hari ni hari yang ke berapa Dah banyak dah hari ni. So, dah macam tak boleh nak kira dah tuan-tuan dan puan-puan. So, hari ni hari yang ke Sekejap, saya kira balik. 14 campur 6. 14 campur 6 berapa tuan-tuan dan puan-puan? Hari ni hari yang ke-20. Saya bersiaran secara langsung di support group EFP dan di grup Nak Urus Bisnes. Hari ni hari yang ke dah habis kira dah. Sekejap, 7 campur 6, 13. Mungkinlah lebih kurang macam tu lah. So saya dah malas nak kira dah. So tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan selamat datang kepada anda, especially anda di support group EFP, anda di grup Nak Urus Bisnes. So hari ni kita akan buat live seperti biasa. Tepat jam pukul 9. Saya ada delay sikit, tapi saya cuba untuk beri basically sambunglah apa yang kita dah cover semalam. So first of all, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta bantuan anda. Saya nak anda munculkan diri. Saya nak tahu anda menonton dari mana, anda siapa, anda buat bisnes apa. So saya nak anda munculkan diri. Tolong munculkan diri, especially bagi anda di support group EFP yang dah berapa hari tak tengok live secara langsung, sebab mungkin di antara anda berada di dalam program High Performance Team Leadership HPTLB. Okay. So adakah first of all saya nak tanya, adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas? Sekejap, saya tengok di Nak Urus Bisnes ni macam terang-terang sikit. Okay, tak apa, tak ada isu. So nampak saya? Boleh nampak saya? Okay. Okay, selamat pagi Tuan Fakri Fakruddin di grup Nak Urus Bisnes. Di EFP ni, mana pergi semua orang ni? Ada ke tak ada ni? Ada ke tak tim saya pun mana ni pergi? Ada yang buat tunjuk. Tolong bagi tahu adakah saya anda nampak saya dengan jelas di grup Nak Urus Bisnes dan juga di support group EFP. Adakah saya nampak dengan jelas tuan-tuan dan puan-puan? Adakah saya nampak saya dengan jelas? Adakah you okay? Terima kasih Miss Janice Sutarshan. Terima kasih Mak Esa, jelas. Bagus. So kalau saya nampak dengan jelas, saya mohon bantuan anda untuk belanja saya love dengan like. Belanja love dengan like laju-laju. So saya nak tahu adakah anda sedang menonton. Okay. So kejap. Okay, tim saya tengah bagi tahu adakah okey, adakah anda nampak saya dengan jelas? Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih Tuan Fakri Fakruddin. Okey, kejap saya adjust sikit. Okey. Dekat minta tolong tim adjust sikit untuk saya punya ni. Okey. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Cik Nora Daud. Terima kasih Cik Ku Nurul. Ku Nurul ni lelaki perempuan ni tak nampak jelas. Okey, tak apa tuan-tuan dan puan-puan. So, satu lagi saya nak minta anda bantuan saya. Terima kasih Cik Hidayah Nordin. Dia bagi tahu jelas di Nak Urus Bisnes. Okey. Apa saya nak anda bantu saya tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak anda bantu saya, tolong, kalau anda adalah geng Titan, saya nak anda tolong tag geng Titan. Tag geng Titan anda, tolong tag. Kalau anda Spire. Kalau anda Spire, tolong tag geng Spire anda. Tolong tag geng Spire anda untuk tonton live pada pagi ni. Sebab ni adalah lanjutan daripada apa yang kami kongsikan semalam. Pinjam kereta Puan Oni. Pinjam kereta. Pinjam kereta tu. Selamat pagi Tuan Kopi Panas. Jelas, terima kasih Tuan Iwan 1X. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ni kita akan perempuan tuan. Perempuan, sorry. Terima kasih Cikgu Nurul, terima kasih. Perempuan, okey. Lawa pemandangan belakang tu. Terima kasih. Saja je. Pagi-pagi ni sebenarnya tadi saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya sapu laman orang kata. So kita sapulah apa yang patut, kemas sikit, sebab insya-Allah kita akan banyak kerja selepas ni. So agak sibuk sikit. So kena buat mana yang sempat tu, kita try lah. Okey, saya tak nak buang masa terlalu lama. Sebelum saya pergi lebih jauh, sekali lagi saya ingatkan anda, tolong bantu saya tag semua rakan-rakan yang sedang menonton. Saya perlukan bantuan tentang tagging ni. Saya perlukan anda bantu saya untuk tag. Semua orang yang nak menonton. Terima kasih. Anda yang Spire, terima kasih Puan Noni Ayub. Dia pergi tag Puan Diana yang baru balik daripada program HPTLB.
So macam mana program HPTLB? Okey ke tak okey? Sepatutnya okey lah. Okey, terima kasih Puan Diana. Dia pun tolong tag geng-geng Spire dia. Terima kasih. Dia tag Catherine Qpack, Miss Catherine Qpack yang baru naik ke Titanium. Okey. So, tak nak lengahkan masa lagi. So, siapa ready untuk saya bagi tahu hari ni kita nak belajar apa? Angkat tangan, say I. Siapa ready angkat tangan, say I. Siapa ready angkat tangan, say I. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama yang saya nak share adalah sesi semalam bagi mereka yang tidak berkesempatan tengok secara live, saya harap anda boleh tonton secara kembali episod-episod sebelum ni, live sebelum ni. Mahal kereta insya-Allah. Okey, terima kasih. Sangat humble. Terima kasih Puan Diana, terima kasih. Okey. Hari ni saya nak share, semalam saya dah share pasal apa beza margin dengan profit. Sebenarnya margin dengan profit ada beza tuan-tuan dan puan-puan. So, kalau anda tak tonton yang sebelum ni, sebab ini siri 2. Semalam siri 1. So, semalam saya ada explain sedikit tentang apa beza margin dengan profit. So, hari ni saya akan sambungkan balik. Yang mana semalam saya habis saja saya punya live. Sebelum saya habis live, saya ada cakap yang saya ada cerita-cerita sikit. End up saya cakap margin lebih penting daripada profit. Profit pula. Profit. Susah. Margin lebih penting dari profit. Semalam saya tahu Cik Jamal tonton, Puan Umu Husin tonton, Puan Noni Ayub tonton, Puan Glorious Jane tonton. So dia tahu yang bezanya adalah margin lebih penting daripada profit. Sebab saya ulang balik pembelajaran kita semalam sikit. Boleh saya ulang sikit? Boleh saya ulang? Okey. Semalam saya cakap sales adalah ultimate. Semua orang tahu sales tu apa. Betul? Semua orang tahu sales tu apa. So sales tolak dengan cost of sales. Cost of sales ataupun cost of goods sold. Okay, sales tolak cost of goods sold. Selepas tu kita akan dapat margin, atau dalam bahasa mudah, bahasa lain yang orang tahu, gross profit. Gross profit. Gross profit so gross profit. Lepas gross profit, okey macam ni. So kita ada gross profit, margin ataupun gross profit. Dalam bahasa ni kita cerita margin. Margin tolak dengan OPE, operating expenses. Lepas ada operating expenses, kita tolak dengan, dapatlah, bukan tolak, kita akan dapat profit. So profit yang kita cakap ni adalah apa? Net profit. Net profit. Cakap orang sebelah, profit yang kita cerita ni adalah net profit. So net profit, ada 2 jenis net profit, betul? Siapa ingat apa tu 2 jenis net profit? Tulis sini. Saya nak tengok anda yang nak urus bisnes, apa net profit? Ada 2 jenis net profit. Profit lah, basically net profit ataupun profit. Ada 2 jenis. Apa tu? P apa? P, ada 2 P. P apa? Ada 2 jenis. Siapa ingat semalam? Kalau siapa tak tulis ni, saya tak sambung topik hari ni. Net profit. Okey, terima kasih Tuan Muhammad Ming. Tolong bantu saya macam biasalah. Awak adalah pakar tagging saya. Tolong tag. Tu dia. Profit before tax dengan after tax. Yes, terima kasih Cik Fatriah Abdullah. Tepat sekali. So, bila kita cerita pasal profit, ada 2 jenis profit. Profit before tax, satu lagi profit after tax. Satu PBT. PBT bukan profit before tax, bukan pihak berkuasa tempatan. Jangan salah cakap. PBT ataupun PBT lepas tu PAT. PAT apa? Profit after tax. Before and after. Terima kasih Tuan Jamal. Terima kasih Cik Muhammad Ming. Dia tengah sibuk buat kerja dia. Terima kasih. Okey, so kenapa saya cakap margin lebih penting daripada profit? Itu yang hari ni saya akan ceritakan sedikit. Yang mana saya akan ceritakan kenapa dia penting, dan kemudian saya akan kupas sedikit tentang cost of sales. Semalam saya ada cerita sikit, hari ni saya nak kupas lagi lebih lanjut supaya anda akan beri pemahaman lebih bagus kepada anda semua. Okey. So ready? Ready? Okey, siapa ready tulis situ. Ready. Ready apa tahu? Ready untuk saya maklumkan kenapa margin lebih penting daripada profit. Kenapa? Tanya sebelah, kenapa? Dan cakap dengan sebelah juga. Lupa nak cakap. Bangun. Bangun tu macam komat kanan kiri. Bangun. Saya pun sukalah pasal bangun ni. Bangun ni sebab bila saya baru-baru ni program HPTLB, semua orang tengok saya cakap bangun. Ada tagline dah. So kalau dalam kelas saya memang kena bangun lah. So kalau dalam kelas dog kita ada switch. Siapa rindu switch? I'm waking up, I feel it in my soul. Macam tu lah. Imagine Dragons. Okay. Semua orang suka kan. Switch. Dekat kelas saya tak boleh buat, sesi saya tak boleh buat switch. Saya cakap apa? Bangun. Cakap orang sebelah, bangun. Tu saya boleh buat bangun sajalah. So, okay. Kenapa margin lebih penting daripada profit? Okay.
Kita pergi balik kepada asas dia. Okey, ini sales Ini sales, tengok saya. Ini sales. Lepas tu tolak apa? Cost of sales ataupun cost of goods sold. Dapat margin. Ataupun apa tu? Gross profit. Betul? Okey, bila kita cerita yang pasal gross profit ni ataupun margin ni. Okey, margin ni tuan-tuan dan puan-puan, kenapa lagi penting dari profit? Sebab sebelum nak dapat profit, mesti dapat margin dulu. So, kalau you nak buat bisnes, nak nampak duit, saya cakap direct je. Sebab lagi tinggi margin you, lagi tinggilah keuntungan you. Betul? Dan lagi tinggilah keuntungan you, lagi tinggilah you nampak duit tu. Setuju? Betul? Logik akal kan? Ulang balik. Sales, tolak cost of sales, COS, dapat margin. Lepas tu tolak OPE, dapat profit. Nampak? Tapi kalau margin ni dah tinggi, adakah profit akan tinggi? Ada kebaran kalian? Mungkin tidak juga. Kalau OPE you tinggi, profit bawah pun jadi rendah. Tapi jika margin tu dah memang tinggi, anda boleh ada kebaran kalian atau peluang lebih besar untuk dapat profit yang lebih tinggi yang akan lead kepada duit yang lebih banyak. Logik akal, betul? Senang je. Tak perlu jadi accountant. Cakap orang sebelah, tak perlu jadi accountant. Cakap orang sebelah, senang gila. Tulis situ, senang gila. Anda nak urus bisnes ni, tulislah sikit. Macam ada tak ada je. Hey, saya tengok sambutan di nak urus bisnes ni macam tak berapa sambutan lah. Ini nak kena fikir balik ni. Adakah patut teruskan live di nak urus bisnes ni? Ini yang pasal situasi sikit ni tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So, ini yang saya nak anda faham. Macam mana nak bezakan. Sebab kalau margin tinggi, dia bagus tau. Sebab dia akan memberi peluang untuk profit ni lagi tinggi, lagi nampak. Khabar Puan Aida Aznita dah ready untuk ke ICM Shenzhen, China. Tu dia. Akan bergerak ke ICM insya-Allah. So, apa yang kita akan buat tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak explain kenapa margin ni penting hari ni. Sebab apa? Dah nampaklah tadi kan saya cakap sales tolak cost of sales, COS, margin. Kalau margin ni lagi tinggi, senang gila nak dapatkan duit atau profit yang tinggi dan eventually dia akan dapat duit yang banyak dan anda pun akan senyum je sebab duit banyak gila sebab anda dah buat benda yang betul, iaitu anda jaga margin tu tinggi. Margin tu setinggi-tinggi langit. Cakap orang sebelah, margin setinggi-tinggi langit. Dan inilah persoalan dia. Macam mana nak dapat margin lebih tinggi? So saya dah jawab dah kenapa margin lebih tinggi. Tak perlu fikir banyak kenapa margin lebih penting daripada profit. Itu dia. Saya ulang balik, sales tolak COS dapat margin. So kalau margin tinggi, OPE kalau pandai kontrol, of course profit tinggi. Tapi kalau margin tinggi, OPE tak pandai kontrol, koyak, profit pun rendah. Tapi bila margin tinggi, kebaran kalian untuk profit tinggi lebih bagus. Kebaran kalian untuk nampak duit lebih tinggi. So, senang nak faham. Margin tinggi, bagus sebab dia akan membawa kepada profit yang tinggi dan dia akan menjurus kepada nampak duit dalam bisnes. Semudah itu tuan-tuan dan puan-puan. Semudah itu. So, anda jangan nak basically serabutkan kepala. Anda rasa macam boleh tak boleh. So, itulah nak bagi tahu semudah tu. So senang gila, betul? Tuan Oze, Tuan Oze pagar ni, Tuan Oze ni. Otai, Titan ni. Agent apa semua stocking pergi jumpa dia. Nak pandai macam mana nak manage. So hari ni saya nak cerita pasal bila margin ni, you all dah tahu, kita dah tahu margin ni benda yang paling penting. Margin ni benda yang paling penting. Margin ni orang kata kena tinggi, kena buat. So macam mana nak naikkan, macam mana nak tinggikan margin? Ada dua je cara. Cakap orang sebelah, dua cara. Tulis situ, dua cara. Macam mana margin nak tinggi adalah ada dua cara. Yang pertama. Tengok saya, yang pertama. Yang pertama adalah sales mesti tinggi. Sales mesti banyak. Sales mesti mencanak-canak naik. Dan untuk dapatkan sales yang tinggi pun ada dua cara juga. Apa tu caranya? Sales, tadi saya ulang balik nak dapat margin yang tinggi ada dua cara. Cara pertama, sales kena tinggi. So, nak naik sales tinggi ada dua cara juga. Dia dua
2, arrow 2. Okay. Nak dapat sales tinggi, senang je. Yang pertama, jual banyak. Volume, main volume. Lagi banyak anda jual, lagi banyak anda tawarkan servis, lagi banyak anda get customer, lagi ramai orang membeli dengan anda. So, sales tinggi. Logik. Mudah cara. Faham? Okay. Cara yang kedua adalah harga kena tinggi. Kena sentiasa ada mentaliti nak naikkan harga barang kita, naikkan harga servis kita. Sama ada you main volume ataupun you main pricing. Tu je dua cara. Senang ke tak senang ni? Cakap orang sebelah, senang ke tak senang ni? Cakap orang sebelah, senang-senang. Cakap orang sebelah, senang gila. Tak apa, Tuan Hadi Koko baru masuk di Nak Urus Bisnes. Dia selalu masuk. Seriously, ramai tak masuk dekat Nak Urus Bisnes ni. Saya pun dah macam tak tahulah macam mana nak tolong ni. Nanti saya kena plan balik dengan tim saya. Kenapa live di Nak Urus Bisnes ni tak naik-naik? Kurang naik. Tapi di AFP Alhamdulillah, kita dah, walaupun kita dah lama tak dapat 100, tapi kita try lagi. Okay? Okay, so faham tentang sales. Okay, tapi saya ada satu benda yang nak bagi tahu dengan anda. Siapa nak tahu? Say I. Kan saya cakap, nak naikkan margin ada dua cara. Satu sales, betul? Maksudnya duit masuk tu kita kena banyakkan. Which is pada saya sebenarnya benda ni kebanyakan anda dah mula buat, kebanyakan anda dah berjaya buat sebab anda dah pergi MMM. Ramai di antara anda di EFP especially confirm dah pergi MMM. Kebarangkalian ramai antara anda hampir 100% confirm pernah pergi MMM lah. So bila anda pergi MMM, anda akan tahu sales banyak, apa, kebuat marketing apa semua. So okay, anda di Nak Urus Bisnes mungkin belum berkesempatan ke MMM, tapi tak ada isu, boleh fikirkan cara. Tapi konsep dia mudah. Semua orang tahu buat sales, kena buat sales. Semua orang tahu kalau boleh nak naik harga dengan cara naikkan value, especially pada MMM baru-baru ni. MMM November, doktor banyak tekankan tentang kepentingan anda naikkan value produk dengan servis yang anda tawarkan, so that harga boleh naik. So yang tu jelas. Kalau cerita pasal volume tak ada isu. Memang semua orang tahu, memang kena jual. Kalau tak jual rugi lah, tak nampak duit, betul? Okay, tapi hari ni saya nak cakap, saya nak tekankan bukan pasal sales. Yang hari ni saya nak tekankan, saya dah tekankan dua isu. Hari ni saya ulang balik dua benda saya nak tekankan adalah kenapa margin lebih penting dari profit. So kita dah cover tadi dengan equation tadi. Siapa masuk tengah-tengah ni nanti tengok balik, sebab saya dah cerita tadi. Yang kedua adalah saya nak cakap pasal kenapa. Kenapa? Kita tahu kan tadi, okey, saya ulang balik, nak dapat margin adalah sales. So kalau lagi tinggi sales, margin lagi tinggi kebarangkalian dia, betul? So sales tolak dengan COS, cost of sale, dapat margin. Isu dia sekarang ni, sales memang ramai orang tahu. Senang gila, orang memang tahu sales kena tinggi, harga main volume, harga kena bagus, so dia akan naik tinggi. Tapi isu ramai orang juga, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa nak tahu? Say I. Okay, siapa nak tahu apa isu tu? Tulis kat situ. Apa isu tu? Tanda soal. Isu kebanyakan business owner, usahawan, founder, owner, pemilik produk, owner business yang tawarkan servis. Isu ramai orang adalah melibatkan ni. Sales, ni yang tengah ni. Cost of sales ataupun cost of goods sold ni. COS dengan COGS. Inilah dia punya pembunuh utama. Yang menyebabkan walaupun anda punya sales tinggi, collection bagus, volume gempak, pricing cantik, tapi kalau dekat COS ni terlalu tinggi, tak ada structure, koyak, anda punya margin drop. Kalau margin anda drop, tuan-tuan dan puan-puan, anda nak kena cover OPE lagi, operating expenses. So anda bayangkan apa jadi dekat profit. Sama ada profit tu rendah, which is still ada profit, Alhamdulillah, walaupun tak mencapai piawaian. Tapi kalau profit tu kalau OPE ni tinggi, cost of sale dah tinggi, OPE pula tinggi, dia tak jadi profit, tuan-tuan dan puan-puan. Dia jadi apa? Dia jadi loss. So tarik nafas, tahan, hembus. Tarik nafas, tahan, hembus. Cakap orang sebelah, bangun. Murung kan? Murunglah sekejap, kita murung sama-sama. Cost of sale tinggi. Okey, sales tinggi, Alhamdulillah. Jalan kan cakap belagak lah. Contoh kalau macam you all Titan ataupun Spire, you all kan kena beri report kepada Richworks tentang sales you. Sales tinggi ni, Alhamdulillah, sales tinggi. Orang kata 7 angka, Alhamdulillah. Bagus, sales tinggi. Memang kena tinggi. Sales memang kena tinggi.
Tapi malangnya COS tinggi. So orang ingat anda macam hebat lah sales tinggi, tapi sebenarnya business loss. Sebab dekat dalam COS ni tak kontrol. So bila kita cerita pasal COS, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak cerita deep. Sebab COS ni adalah antara, tengok saya, COS ni adalah antara benda yang paling mencabar untuk saya ajar. Sebab semua bisnes lain, semua bisnes ada jenis-jenis kos dia yang berbeza. Sebab ada orang jual produk, ada orang tawarkan servis. Sebenarnya kunci kepada kelangsungan bisnes. Hari ni benda yang saya betul-betul nak ajar anda, tuan-tuan dan puan-puan, yang betul-betul kalau hari Sabtu hari ni anda terbangun, saya betul-betul galakkan anda di dalam EFP ni, pastikan anda viralkan dekat dalam sesama anda. Anda di nak urus bisnes, especially, tolong ajak semua orang yang anda kenal buat bisnes, join je group ni. Walaupun mereka tak pernah kenal Dr. Azizan, tak pernah kenal Richworks, tolong diorang tengok video ni je. Sebab inilah benda saya nak tekankan. Kegagalan bisnes nampak duit bukan sebab mereka tak pandai buat sales. You all pandai buat sales. You all pandai menjual. Kalau you tak pandai jual, you tak buat bisnes. Tak ada siapa. Dia macam ni lah. Saya punya konsep, orang pandai menjual adalah dia pernah jual apa-apa. Dia pernah tawarkan apa-apa servis. Kalau dia pernah buat semua benda tu, then dia pandai menjual. Tapi yang menyebabkan saya sangat-sangat sedih juga, saya sangat sedih. Saya memang ambil kisah kegagalan anda tak nampak duit ni. Ni benda tu dah jadi something yang personal kepada saya. Saya tahu usahawan kerja 8 hari seminggu, tuan-tuan dan puan-puan. 8 hari. Betul, usahawan kerja 8 hari seminggu. Siapa pernah pergi kelas EFP? Dia tahu kan? Mungkin orang pelik, mana datang lagi 1 hari. Dalam nak urus bisnes tak tahu. Nanti saya explain. Tanya dengan senior-senior lah. Apa pasal 8 hari seminggu pula business owner kerja? Sebab apa? Dia macam ni tau. Bila sales tinggi, tapi cost of sales, COS tu tinggi, margin jadi rendah, semua yang lain crumble. Maksudnya semua yang lain koyak. Anda memang takkan nampak duit sebab anda tak kontrol COS ni. Sebab OPE ni banyak benda nak cover. Nak cover rental, nak cover marketing cost, nak cover nak cover gaji. So kat sini dia punya masalah juga OPE ni. Tapi yang dekat atas COS ni yang menyebabkan anda murung lah. So hari ni saya nak bagi tahu, sebenarnya just nak bagi pencerahan, cost of sales adalah cost yang anda perlu. Cost of sales ni adalah cost yang diperlukan untuk mengeluarkan satu produk. Cost asas nak keluarkan satu produk. Cost asas untuk tawarkan servis. Saya dah explain semalam dengan sedikit dalam video sebelum ni. So cost of sales ni contoh, kalau bagi contoh lah, kalau anda buat produk, macam tadi ada Cik No, Puan Aida Aznita, dia buat sambal garing Cik No. So kalau nak keluarkan sambal tu, benda paling penting adalah of course cili, bawang, ikan bilis, minyak, packaging, botol. Kos nak benda tu je. Kos tu je yang akan menentukan ke mana hala tuju bisnes tu. Kalau anda buat kek, macam Puan Noni Ayub dia buat kek, tepung, telur, garam, gula, minyak, semua benda tu, pewarna apa semua. Kalau buat kek cheese, anda dekat nak urus bisnes ni ada lagi ke tak ni? Dekat EFP ramai ni kat anda urus bisnes ni, ada ke tak? So kos-kos asas tu, kalau anda tak kontrol kos asas tu, margin anda rendah. Kalau anda buat servis, contoh kalau anda buat servis, interior design, kos anda punya time cost anda travelling untuk pergi ke site, kos anda print material, anda nak print pelan apa semua, consultancy fee, kos kat situ. So kalau anda tak kontrol semua ni, anda mungkin akan salah letak harga, mungkin harga akan jadi lagi rendah, tak berbaloi dengan usaha yang anda buat. Itu yang menyebabkan anda tak nampak duit. So itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu apa yang saya akan buat minggu hadapan. Saya nak share sikit lah. Boleh saya share sikit? Boleh? Saya share sikit saya share sikit. Servis apa? Contohlah last sebab servis tak ramai servis tak biasa ramai orang tak jelas tentang servis. Saya bagi satu contoh lagi. Terima kasih sebab bagi saya idea. Servis macam servis menjahit. Servis menjahit tak jelas sangat. Kalau you buat pusat tuition ataupun taska, kos utama adalah nak bayar gaji cikgu, kos nak bayar
tempat, venue tempat tu sendiri, macam service hour, kos setiap kali satu sesi tu berapa. Kalau anda buat event, kos macam kami Richout buat event, kos sewa dewan, kos printing material, wristband, tag, apa semua benda tu. So itu semua kos-kos yang okay, macam Green Matrix. Green Matrix kos you cost macam ni. Okay, kalau Green Matrix bagus. Green Matrix punya cost of sales adalah of course minyak orang bayar. Okay, bagus juga ni Green Matrix. Okay, kalau contoh Green Matrix kereta sewa, Green Matrix kereta sewa cost of sales dia adalah dia dapat duit daripada ni, daripada Green Matrix. Aduh, tiba-tiba keluar idea pula. Sekejap, bagi saya peluang untuk explain. Bagus. Okay, Green Matrix cost dia. Sekejap, apa yang cost direct? Yang kalau dia tak buat benda tu, dia tak dapat. Actually, Green Matrix cost direct mungkin boleh juga cost telefon tau. Oh, sorry, installment. Yes, installment. Betul, installment. Installment tak? Installment tak? Installment tak? Installment tak? Installment tu dia lebih kat bawah sebenarnya. Green Matrix, saya kena ni. Roadtech Insurance. Adalah kaedah dia. Ni benda-benda yang saya kena kira kan. Service printing, service printing, printing material, salon rambut, semua minyak pewarna apa semua tu. Okey. So benda-benda macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan, yang mana inilah kepakaran saya, alhamdulillah. Yang saya tak boleh cover benda ni dalam sesi ni sebab semua bisnes banyak bisnes. Tapi saya cover ni dalam satu sesi namanya Cost Analysis Mastery. Yang mana saya akan run sesi ni seminggu lagi akan datang, lebih kurang pada 19 Januari. Minggu hadapan saya akan run sesi Cost Analysis Mastery ni. Masa sesi ni saya memang betul-betul cover tentang cost of sales ni. Dengan kata Tuan Kuk Syafi akan hadir, tak silap saya. Siapa lagi akan join saya? Cost Analysis Mastery. Yang anda nak urus bisnes. Saya akan run Cost Analysis Mastery pada 20 Januari. Minggu hadapan hari Ahad. 19 Januari hari Ahad. Dan hari Isnin saya akan run kelas Smart Cash Flow Management. Okey, apa saya buat sekarang? Saya ubah syllabus saya. Apa saya ubah tuan-tuan dan puan-puan? Saya ubah struktur saya mengajar. Kalau sebelum ni, siapa yang pernah pergi kelas combo saya, iaitu gabungan kelas cash flow dengan kelas costing dengan pricing ni. Sebelum ni saya ajar cash flow dulu. Saya ajar cash flow dulu, lepas tu baru saya ajar costing. Tapi saya macam rasa macam tak kena. Saya rasa macam nak kena betulkan. Terima kasih Tuan Akmal Najni akan datang dari Sarawak. Okey. Apa saya akan buat tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih Tuan Kazim Hassan, dia direct 18, 19, 20. Terima kasih. Apa saya akan buat tuan-tuan dan puan? Saya buat apa tau? Saya nak ajar pasal costing dulu. Saya nak grip anda dekat costing. Sebab kalau costing anda bagus, pricing anda cantik, baru ada duit. Selama ni saya ajar macam mana urus duit. Tapi ramai orang duitnya tak ada. Macam mana nak urus? Sebab apa duit tak ada? Sebab costing dengan tu structure dia lari. So kali ni saya ubah. Dan saya betul-betul gila-gila akan buat sesuatu yang berbeza. Saya ajar costing dulu. So hari Ahad 19 Januari saya akan ajar costing daripada pagi sampai malam. Pagi sampai malam jangan tak percaya Saya akan ajar daripada pagi sampai malam costing dulu. Satu hari penuh, pagi sampai malam saya ajar costing. Lepas tu esoknya baru saya ajar cash flow. Macam mana nak urus duit. Saya sangat excited kali ni sebab saya dah rasa macam sepatutnya dari dulu saya buat macam ni. Sebab saya tak nampak dia punya saya belum nampak dia punya eksperimen tu, dan baru-baru ni saya terfikir patutnya saya ajar costing dulu baru saya ajar saya ajar ni cash flow. So dalam kelas kali ni, dalam setiap kali kelas Cost Analysis Mastery, macam Cik Bella Suhaila pernah pergi, saya akan grip paling kuat dekat mana? Saya akan grip dekat cost of sales tu. Saya akan grip betul-betul. Tengok. Kuat ni saya grip. Sebab kalau cost of sales you cantik, you control dengan baik, margin you akan best. Margin akan cun. So dalam sesi minggu depan lah saya betul-betul dah betul tuan-tuan, costing key to key. Sebab situlah duit hilang. Padahal sale gempak. Yes, terima kasih Puan Nik. So anda nak urus bisnes, itu kepakaran saya. Saya tak boleh nak cakap kat sini sebab idea tu kadang-kadang tak datang pula. Tapi basically saya dah cover hampir semua industri. Titanium, Spire ataupun Super Supreme, Super SS semua saya dah cover. Saya dah cover hampir semua industri. Dalam sesi cost analysis ni saya ada template dia. Saya dah tahu dah macam mana structure dia. Dan
bila saya dalam sesi course analysis mastery ni, itulah sesi yang paling, sebenarnya bila sampai satu peringkat antara semua kelas yang saya run, kelas course analysis mastery lah something yang saya look forward to, yang saya tak sabar nak run, sebab saya belajar banyak benda baru. Saya sendiri belajar benda baru sebab saya belajar dengan situasi bisnes anda. Saya belajar untuk macam mana nak bantu anda selesaikan situasi. Saya ada saya punya formula saya sangat alhamdulillah strong, formula saya sangat kukuh, saya dah ada cara untuk macam mana nak betulkan benda. Tapi anda sendiri bila datang, kalau mereka yang pernah hadir kelas course analysis ni, dia akan hadir, lepas tu dia akan pelik, macam mana dia boleh habis kelas dia sendiri boleh jadi pandai pasal costing. Dia macam tak sangka, selama ni aku tak tahu pun kira ghosting, tapi tiba-tiba aku boleh buat pula. Seriously, it's a very good session. Anda boleh beri peluang untuk anda ni. Macam tadi cik, macam mana nak kira kos kereta kereta sewa. Datang kelas lah, datang sesi. Saya tak boleh termasuk pula idea ni. Tadi saya cuba drill, tak jadi idea tu. So, saya minta anda hadir. So, apa saya nak anda bantu saya? Last, okay. Boleh bantu saya? Boleh bantu? Tulis situ boleh bantu, angkat tangan. Boleh bantu? Okay. Apa saya nak anda bantu saya, tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Bagi anda yang sama ada Titan ataupun Spire, kalau anda nak hadir sesi ni, dia boleh hadir. Kalau anda Titanium boleh hadir banyak kali, tak ada isu. Titanium boleh hadir sesi ni. Dia sebahagian daripada complimentary kita bagi kepada anda. So most of the Titan dah hadir. At least dia hadir sekali ataupun 2 kali atau 3 kali. Saya tak pasti, ada yang dah hadir 3 kali. Kalau anda hadir, anda digalakkan bawa tim. Miss Catherine, kalau you datang, pastikan you bawa tim you. Cuma bawa tim, ada separate fee lah. Boleh bincang dengan camp. Kalau anda Titan, datang bawa tim. Kalau anda Spire, tuan-tuan dan puan-puan, dalam 1 tahun tu anda berpeluang untuk hadir sekali kelas cost analysis mastery, kelas cash flow. Cuma dia ada giliran. Sebab Spire dah ramai sekarang. So saya tak boleh masuk semua serentak dalam sesi tu. Sebab saya tak boleh, sesi tu dia sesi kali ni, untuk kali ni dia adalah lebih small sikit. Dia tak besar macam EFP. So kalau anda Spire, kalau anda nak hadir, pergi tanya dengan anda punya Client Account Executive, KE. Tanya dengan KE, book tempat dulu. Jangan walk in. Untuk Spire, tolong jangan walk in. Kita ada reserve kuota untuk Spire. Tapi tengok nanti macam mana. Kalau banyak sambutan, kita akan besarkan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tengok saya. Especially anda di nak urus bisnes dan anda di support Good EFP. Kalau boleh, kalau anda adalah founder, dan kalau anda nak tengok bisnes anda nampak duit, pandai kira kos, pandai urus duit, tolonglah kalau ada team member, kerani account ke, account exec ke, bawa dia sekali. Sebab kebanyakan benda yang saya ajar sangat praktikal dan dia perlukan ketelitian, dia perlukan effort. Saya nak anda bawa tim anda so that mereka yang boleh bantu anda untuk buat, especially tentang pengurusan cash flow. Costing dua-dua datang bagus, tapi costing bos memang kena datang. Kalau bawa tim lagi bagus, sebab bos boleh faham, tim boleh faham apa yang bos risaukan. Dan kalau bawa tim untuk cash flow lagi bagus, sebab tim yang akan menjalankan kerja-kerja cash flow ni. So apa saya nak anda buat, tuan-tuan dan puan-puan, saya excited untuk minggu depan sebab tulis itu nak combo. Yes, tim kita akan bantu. Tolonglah bagi. Saya macam geram sebab ramai orang masih tak rasa benda ni penting, kena hadir, sebab saya betul-betul nak bantu. Dan saya betul-betul rasa kelas minggu depan insya-Allah saya akan deliver the best juga macam saya deliver EFP baru-baru ni, alhamdulillah. So apa saya nak buat, insya-Allah saya of course bagi mereka yang tak tahu, kami adalah sebahagian daripada kami di barisan VP dan juga SLT Richworks akan bersama-sama delegasi untuk pergi ke apa tu nama dia tu? ICM Premier di Shenzhen. InsyaAllah kami akan terbang esok pagi subuh. Kami akan terbang, insyaAllah doakan kami punya perjalanan. Kami akan pergi terbang ke untuk ICM Premier, Inner Circle Meeting Titanium Premier di Shenzhen, China. Dan salah satu itinerary-nya adalah kita akan pergi melawat ke kilang Huawei. So satu benda yang saya look forward tu, sebab pergi kilang of course dia akan cerita pasal costing, akan cerita pasal cash flow. So ini antara benda konten baru yang saya akan bawa balik, insya-Allah. So saya tak sabar nak share dengan anda semua apa yang saya belajari, dan saya harap ni peluang untuk anda untuk belajar lebih bagus dan dapat manfaatnya lah.
So itu yang saya nak share hari ini. Terima kasih kepada anda yang menonton dari mula sampai habis. Berikan tepukan kepada anda. Terima kasih anda di Nak Urus Bisnes yang menonton dari mula sampai habis. Terima kasih Cik Fakri dari tadi, Tengku Fatih, Cikgu Kapten, Tuan Akram, Tuan Zu Midon, Cik Miss Zu Midon, sorry. So saya akan tetap bersiaran secara langsung. InsyaAllah saya akan cuba setiap pagi. Saya akan cuba setiap pagi juga pukul 9. Alhamdulillah Shenzhen dia punya timing dengan Malaysia sama. Kalau sekarang pukul 9 lebih, Shenzhen pukul 9 lebih, cuma dia awal sikit. Matahari dia naik awal. So InsyaAllah Miss Catherine, kalau dapat lawat kilang kecil, jangan sebut kilang kecil, kilang belum besar. Satu hari nanti insyaAllah Miss Catherine akan besarlah juga. Okay, so itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan live sekali lagi insyaAllah petang ni di page Richworks. Itu untuk sesi kopi panas. Kopi panas. Dah 3 hari saya tak live sebab HPTLB dia clash jadual. So petang ni insyaAllah saya akan live di page Facebook Richworks dan juga Instagram official Richworks official. So petang ni insyaAllah saya akan live lagi sekali. Dan esok tengok macam mana. Esok saya tengah Hijaz ni macam mana ni. Sebab flight tu awal. So masa pukul 9 ni tengok macam mana. InsyaAllah esok saya akan live juga. Jangan risau, kita akan adjust something. Tengok something, jangan risau. Kita try adjust something. So itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan anda kaya dan berjaya. Saya doakan anda semoga anda dapat manfaat daripada sesi ini. Dan saya seriously nak jumpa anda di program combo. Boleh? So itu saja. Saya Nasrul Hadi, Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Mengucapkan selamat hari Sabtu. Dan good job untuk hari ini dapat tonton. Okay? Terima kasih. Terima kasih Dr. Mariana. Cantik kereta belakang tu. Alhamdulillah. Rezeki. Okay? Take care. Assalamualaikum.